Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar Zainul Abdul Rahman, Saza Liza Mansur, best dah jumpa semalam. Luqman Hakim, Rohana Jalaluddin, Rosa Gunting, Ruby Zamat Zain, Zahara Husin. Apa khabar orang Singapura, Ina Salina, Saniza Ahmad Satari, Munirah Draman, Mama Bunga, Badaria Rahman, Nur Alis, Hamidah Zain, Rofina Ismail, Ina Salina, Munirah Uni, Syasha Abenwa, Hasnah Mubin, Mawar Musa, Umi Sahriyatul Sahari. Betul ke? Nur Hafizah Abdullah, Yasmin Yaakob, Nur Alis, Kak Rahimah Abdul Rahman. Masya Allah, menjadi sarapan saya. Kari pap kecil-kecil. Ya Allah, sedap sangat-sangat. Kak Rahimah buat macam mana kari pap kecil-kecil ni? Rangup pula tu. Subhanallah. Sedap sangat. Minta maaf orang yang berpuasa. Minta maaf. Okey, sahabat-sahabat, saya tak boleh lama dalam mukaddimah. Saya nak segera ke program di Yayasan Taufik pada pagi ini bersama Al-Fadilah Ustazah Hafizah Musa dan Ustazah Adina Munawar dari Semarang, Indonesia. Doakan semuanya berjalan lancar. Adakah yang nak jumpa di sana nanti? Jangan lupa tegur, okey? Walau macam mana pun mereka bawa Ustazah lari, Ustazah nak jumpa dengan anda, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah goreng Cik Rodia Syarif. Itu lagilah kari pap awal lagi dah goreng. Sedap Cik. Alhamdulillah, syukur. Baik, saya begitulah. Pagi-pagi saya adalah hanya sempat makan kari pap sahaja. Alhamdulillah. Jadi tak heranlah pipi pun dah macam kari pap. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa jual kari pap tu, semoga perniagaannya dimajukan Allah, diberikan rezeki yang halal. Amin. Baik, kita mulakan. Alhamdulillah, doa dah dibaca. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang berduka Allah gembirakan, yang sedang dirundung permasalahan, insya-Allah Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Allah bimbing dengan kasih sayangnya, petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa hati kita, maka seluruh anggota jasad kita terpimpin, terarah ke jalan-jalan yang Allah redha semata-mata. Terhindarlah diri kita daripada murkanya Allah kerana terjebak dengan perkara-perkara yang Allah tak redha. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi saling kita mendoakan, saling buka luas-luas, lapangkan dada kita untuk menerima nasihat, kerana itulah tanda hati yang sihat, insya-Allah kekal beramal salihat sampailah ke pengakhir hayat. Sekian pantun 4 kerat. Bye-bye. Masya-Allah. Tak ada bye-bye-nya, tapi hari ni Ustazah nak cepat ya, sahabat-sahabat. Hari-hari pun nak cepat kan. Baik, tepukan paling gemuruh. Kenapa nak tepuk paling gemuruh ni? Untuk semua orang yang follow La Tahzan minal awal, sejak daripada awal ke pertengahan ke, tapi anda sudah jatuh cinta dengan nasihat-nasihat Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan. Awal dulu Ustazah maklumkan, ada beberapa pendapat orang alim juga yang sahabat-sahabat dirahmati Allah mutaakhirin kebelakangan ini yang tak setuju dengan wadah kitab La Tahzan disampaikan kepada ummah. Ada. So kita jangan melenting dengan perkara-perkara macam ini. Mungkin antara sebabnya, contoh dalam bab 276 ni, kita ada membaca satu syair yang dikarang oleh non-Muslim, bahkan beragama Katolik Ortodoks kan. Kita
tak beriman kepada Tuhannya. Kita hanyalah beriman kepada Allah. Tetapi macam ni, contoh kita berjiran dengan Ah Chong rumah sebelah. Ah Chong bagi tips meniaga yang sangat bagus kepada kita. Adakah kita tak boleh ikut? Boleh. Dia tidak berbicara tentang ketuhanan sama sekali. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan kita ada pendirian tegas begitu. Jadi dalam bab ini kita akan bertemu dengan satu syair yang panjang, yang saya kira ini kalau orang tak faham daripada awal, Ustazah jelaskan dulu. Tetapi siapa nak kena baca syair orang Kristian pula ni? Tidak ada, langsung mengusik ketauhidan kita. Wallahi daripada hidup sampai mati kita hanya beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapakah Hajah Rugayah Abu Bakar? Adakah Kak Gay katanya Nurul Ong Abdullah. Nurul Ong. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia kata, janganlah panggil macam tu Kak. Memanglah Ustazah dia memang bahasakan diri dia macam tu. Adakah itu Kak Gayah yang saya sayang daripada Johor? Semua pun saya sayang kan. Kak Mai Hassan, Wagina Sikun. Semuanya sayanglah sahabat-sahabat, sebab kita nak hidup dengan kasih sayangnya Allah dan Rasulullah. Allah hanya suka jiwa yang berkasih sayang. Rasulullah lagilah raikan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, raikan Masya Allah jiwa-jiwa yang berkasih sayang. Jadi jangan salah faham. Tepukkan gemuruh dulu, sebab kita dah berhari-hari menamatkan kitab bab 275. Hari ni barulah kita berubah topik. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam lama sungguh nak masuk ke bab 276. Sebenarnya Ustazah ni macam saja drag. Macam sayang nak tinggalkan. Tapi insya-Allah kot hari ni kan. Sebab hari ni saya nak cepat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Patutnya pendaftaran bermula jam 8 pagi hingga 9 pagi. Tapi saya percaya sahabat-sahabat yang jauh, yang takut jam, bahkan dah ada yang sampai ni. Saya terkejut tengok dalam Telegram, dah solat subuh, dah sampai dah dekat situ. Siapa Subhanallah, semoga setiap pengorbanan masa, pengorbanan RM, pengorbanan kudrat sementara sehat ni Allah balas dengan rehat yang berpanjangan di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Nak sebut syurga selalu ni, malu dengan Allah kalau kita tak bersungguh-sungguh ke arahnya. Faham Saya bangun pukul berapa tadi? 4:30 pagi sahabat-sahabat. Saya banyak hari ini terbaca. Ayuan, apa khabar? Terbaca, Masya Allah, Kak Mai Hassan bahagianya sebut nama. Terbaca sahabat-sahabat dirahmati Allah, berpuluh messenger daripada inbox messenger saya. Saya ni memang jahil bab-bab IT ni, bab-bab FB messenger saya tak reti. Saya banyak dah baca dalam messenger saya, tapi entah macam mana tadi saya terklik bahagian yang saya tak baca daripada tahun lepas. Macam mana pula boleh ada 30 tak baca ni? Sedangkan saya ada update jugalah. Macam mana baru dia muncul sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila tengok tarikh tu tahun lepas. Jadi kesian dengan macam-macam permasalahan. Kita nak memikir masalah orang ni kadang-kadang, ya Allah. Nak makan kari pap sedap kat Rahimah Abdul Rahman ni pun, daripada nak makan 10 biji, jangan duk terkejut 10 biji. Dia buat kari pap kecil, bukan kari pap besar macam biasa tu. Kan kari pap kecil, nak makan 10 biji tak jadi. Tak berapa lalu nak makan sahabat, bila terbaca pelbagai permasalahan ummah. Masya Allah Tuhan, kesian. Itu sebab keberkatan majlis ilmu ni saya merayulah. Yang follow kita lah Tahzan, anda rasa kan perbezaan kalau kita dengar hari-hari. Masalah yang isu terjadi pada kita pun tak settle pun lagi kadang. Tapi kerana kita menekuni hari-hari, kita mampu merawat hati sendiri. Siapa lagi nak bantu kita sahabat-sahabat dirahmati Allah? Siapa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, Munirah Draman. Itulah satu-satunya jemaah umrah saya yang muslimat. Allahumma salli ala Muhammad,
yang balik umrah Syawal baru ni, subhanallah, masih pakai handbag sandang Al-Fawaz Travel. Nak kena lantik jadi duta Al-Fawaz sungguh ni, Masya Allah kan. Jadi ada orang kenal Munirah Drama dekat Masjid Kuantan. Pasal apa? Pasal dia pakai beg Al-Fawaz Travel. Terima kasih Munirah. Ada juga sahabat Latahzan yang PM tepi, nak sangat Ustazah jual dekat dia beg Al-Fawaz Travel, beg sandang. Saya kata orang perempuan ni kan macam-macam handbag, Masya Allah. Tapi dia nak pakai juga yang tu. Kenapa suka pink biru dia tu? Macam-macam kan manusia ni. Ada orang dibagi percuma tak nak pakai. Ada orang sanggup beli nak pakai. So saya bagi percuma je lah kat dia hari tu. Sebab memang kebetulan ada lebih kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah rezeki dia lah. Kita nak sebut kebetulan pun nanti semua orang duk minta, 900 orang minta ni. Tak ada je kebetulan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk hari ni adalah siapa menanam dia akan menuai. Syair je hari ni kita nak baca. Siapa menanam dia akan menuai. Betul Juwita Ismail. Siapa lagi nak pujuk hati kita ni? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa menanam dia akan menuai. Sungguh menghairankan diri kita ini kan. Sungguh ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ahlan wa sahlan 1K yang menonton sekarang ini. Sungguh menghairankan diri ini. Macam mana nak cakap? Saya study bab ni tadi, Masya Allah, merasa macam nak belah dada, nak pindah kepada anda semua. Tapi tak boleh sahabat-sahabat. Saya nak semua kita mendengar dengan rasa apa yang Dr. Aida Al-Qarni cuba nak beri kita faham. Dan berkat doa Allahumma faqihna fid din, moga Allah beri kita semua ni dalam agama ni kita faqih, kita faham. Allah beri kita faham sahabat-sahabat. Sebab kalau salah faham bahaya juga. Saya dapat satu messenger yang tadilah, terima kasih yang menegur. Dia ada baca satu perenggan dalam Fasabrun Jamil. Dia mendapati macam ustazah nak kata Allah itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh menganggap Allah itu, mana dia punya message, tak boleh tengok kat sini. Alah, saya charge pula. Okey, macam dia nak kata, saya nak kata Allah tu tidak adil apabila kita memberi, apabila manusia, takut pula nak cakap, takut salah. Banyak sangat message yang masuk. Macam mana nak rujuk messenger ni? Nanti Allahumma salli ala Muhammad. Sebab saya tak ada kepandaian tentang ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia berpuluh-puluh untuk saya tengok ni. Okey, buku Fasabrun Jamil. Okey, ijap. Bagus ni kalau macam ni. Sebab kita tulis lain, takut dia faham lain. Macam tu. Saya tak pasti ni dalam muka surat berapa Fasabrun Jamil. Tapi dia ada, saya merujuk satu hadis yang bila kita dekat kepada Allah, sangka-sangkanya hamba kepada Allah kan. Ni sebab siapa memiliki buku Fasabrun Jamil boleh dia alert. Tapi saya tak perlu ulas panjang sangat sebab tak berapa hari lagi pun kita akan merujuk kepada kitab ini untuk kita punya kuliah harian setiap pagi. Begitulah Allah, tindakannya selari dengan prasangka hambanya. Ini hadis. Sekiranya hambanya berfikiran Allah tidak adil, Allah juga akan bertindak tidak adil. Kalimah ni saya faham ada miskom kat situ. Maksud, wallahi kita beriman Allah maha adil. Allah tak pernah tidak adil. Jadi takut susunan ayat ni macam itulah dalam segi penulisan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Takut dia faham penulis nak kata Allah tidak adil. Ni saya dah hubungi dengan penerbit. Kalau untuk reprint nanti kita mungkin boleh adjust. Khawatir sahabat-sahabat dirahmati Allah, bahaya. Saya percaya orang yang menekuni tulisan-tulisan seperti ini adalah orang yang dah belajar dengan ramai asatizah, dengan peluang-peluang ilmu. Tapi saya tak nafi, khawatir juga ia dibaca oleh orang yang mungkin dia hanya, perasan dah Ustazah Zai ni, mungkin dia tak pernah baca buku-buku agama, tak pernah dengar ilmu agama. Toeng, tiba-tiba ada orang hadiah dekat dia buku Fasabrun Jamil. Toeng, tiba-tiba dia baca muka surat ni. Toeng, tiba-tiba dia salah faham.
Salah fahamnya, betul lah Ustazah ni pun cakap Allah tak adil. Maksudnya kalau Allah tidak adil itu, sahabat-sahabat, kita sebut dalam keadaan Allah tak adil, satu perkara yang dosa. Allah tidak adil tu maksudnya macam mana nak kata? Kita bersangka tidak baik kepada Allah. Mu sangka begitu, gitulah yang Allah beri padamu. Tapi Allah Maha Adil. Okay, jadi saya puas kat mana? Jadi saya tak nak fikir seorang-seorang. Saya ajak penerbit kepada buku ini untuk memperhalusi semula, untuk reprint. Okay? Tapi jangan risau sahabat-sahabat, sebab buku ni saya akan gunakan dalam pencerahan, dalam kuliah-kuliah kita akan datang. Kita pun menghitung helaian je nak habis dah buku ni, buku La Tahzan ni kan. InsyaAllah kita akan sambung untuk setiap Sabtu Ahad yang waktunya memang tak boleh nak tepat. Tapi kalau Isnin hingga Jumaat ni Ustazah usahakanlah untuk kita sentiasa hadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada jam 7 pagi. Alamak, handphone saya ni kena charge lah. Sekejap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abang kalau dah balik surau, tolong datang bilik ambilkan handphone saya untuk charge. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa menanam, dia akan menuai. Sungguh menghairankan diri kita ini. Kita menginginkan orang lain menjadi penyantun dan tidak suka marah. Betul kan sahabat-sahabat? Lebih 1000 orang sekarang. Kita menginginkan orang lain menjadi penyantun dan tidak suka marah. Ya, saya pun macam tu. Saya nak orang yang di sisi saya, orang dekat, orang jauh, saya nak orang itu adalah penyantun dan tidak suka marah. Tetapi kita sendiri sering marah-marah. Fair and lovely ke tidak? Kita nak orang penyantun dengan kita, orang tak marah-marah dengan kita. Tapi kita sikit-sikit tidak santun dengan orang dan kita suka marah-marah. Adilkah? Sudah pastinya tidak. Kita menginginkan mereka menjadi dermawan, tetapi kita sendiri kikir. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita nak orang pemurah, dermawan, tapi kita berkira, kita letak tangan kita belakang tengkok kita ni. Tak mau duk hulak tangan ni. Oh, cakap utara apa pagi ni. Ketika kita menginginkan mereka menepati janji dengan semangat persaudaraan yang baik, tetapi kita sendiri tidak pernah melakukannya. Bahasa mudahnya nak cakap, hamba kita ni jadi manusia. Kita nak orang baik dengan kita, tapi kita baik tak dengan orang. Kita nak orang adil, saksama, segala sikap integriti ada pada diri seseorang. Ciwah. Tapi kita, kalau kita senaraikan sahabat-sahabat, kita tengok pun nak muntah. Tu bahasa mudahnya. Allah, Allah, Allah. Sebab tu ada syair seperti ini. Engkau inginkan teman yang bersih tanpa kekurangan. Saya berkawan dengan Cik Rodiah Sharif. Muncul pula nama Cik Rodiah. Berkawan dengan Delima Ima. Berkawan dengan Habibah Abdullah. Berkawan dengan Rohana Samsuri. Ini tidak adil. Masya Allah, terbayang muka Haji Bakhil. Allahumma salli ala Muhammad. Engkau inginkan teman yang bersih tanpa kekurangan. Nama-nama yang saya sebut tadi, hatta 1000 lebih yang sedang menonton ni, saya nak berkawan dengan anda. Sudah pasti saya nak anda bersih tanpa kekurangan. Hei, sedapnya kamu cakap. Mereka juga mengharapkan kamu begitu, bersih tanpa kekurangan. Mana ada manusia yang perfect? Gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Adakah kayu gaharu yang menebarkan bau harum tanpa asap? Kayu gaharu nak mengeluarkan bau yang harum wangi, dia tak keluar saja-saja. Dia kena mulakan dengan diri dia dibakar terlebih dahulu. Maksud, kita nak wangi, wangilah yang kita beri. Kita nak busuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dapat busuk bermula dengan busuknya diri kita. Itulah selalu kita cakap, apa yang kita dapat itu sebenarnya adalah apa yang kita beri. Kita tak mengakui. Banyak sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka mengatakan,
Tiada seorang pun di antara saudaramu yang sempurna tanpa kekurangan. Set dalam minda kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada siapa pun yang sempurna, kecuali mesti kita bertemu dengan kekurangan, termasuk diri aku, ya Allah. Termasuk diri aku. 1000 lebih. Oh, tak adalah ustazah, saya tak pernah jumpa kekurangan dengan ustazah ni. Sebab anda hanya tengok saya ketika begini. Jadi, tanyakan Ustaz Azwan, tanyakan adik-beradik saya, tanyakan jiran tetangga saya yang rapat. Biasa akan bertemu dengan kekurangan. Faham ya? Maka, wahai isteri yang mengharapkan suaminya lebih dengan kita, biasa suami itu ada kurang. Untuk merawat hati, jangan fokus kepada kurangnya, jom kita fokus kepada lebihnya. Semoga Allah datangkan kita rakan, saudara, sahabat yang hanya fokus kepada baik kita, bukan fokus kepada kurangnya kita. Pada pihak kita pula, wahai Allah, jahilnya aku, banyaknya kekurangan aku, terima kasih Engkau tutup aib aku, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa aku, perbaiki hubungan aku dengan semua manusia yang berurusan dengan aku, ya Allah. Aku tak nak mati dengan kekurangan yang tidak aku top up dengan kebaikan ini, ya Allah. Ini bahasa-bahasa yang kita faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana kita nak hidup dalam baik dan kita nak mati dalam baik. Amin. Maka, nak dapat yang baik-baik itu, jom kita mulakan dengan diri kita melakukan kebaikan sentiasa, tanpa noktah. Macam sahabat-sahabat Latahzan, okey ke KO? Okey. Tak ada manusia yang perfect. Okey. Siapa pun dia bersemayam di atas tahta, kan, pakai tengkolok, pakai mahkota, itulah orang yang hebat, serban tebal atas kepala. Pasti ada kekurangan. Bila kita boleh menerima ini, sahabat, aku pun ada kekurangan. Mulakan dengan aku nyahkan segala kekurangan, top up segala kebaikan. Sorry. Thank you so much. Sebab takut, itulah sebelum pukul 8 sayang stop. Okay. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Mana tadi? Ibu pula dah. Ibnu Rumi mengatakan, memang aneh dunia ini. Engkau menginginkan orang lain bersih, sedang engkau sendiri tidak bersih. Ayo, terlalu deep. Keluar ayo, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam kena lompang. Memang aneh dunia ini. Engkau menginginkan orang lain bersih, perfect, baik dengan kita, sedang engkau sendiri tidak bersih. Okey, sahabat-sahabat, ya Allah, sebab itu bahagia hidup ini kalau kita sibuk suluh ke dalam diri, nak cari apa lagi kekurangan diri yang aku boleh pertambah baikkan. Maka sahabat, kita akan sangat letih bila kita sibuk menyuluh diri orang lain. Tu perangai memang busuk tu, tak bila dia nak berubah. Bila dia nak berubah tu bukan kerja kita. Tu hal dia. Bila kita nak berubah, itu hal kita. So, minta kekuatan. Bantu aku, ya Allah, untuk ubah diri aku, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Aku rasa semua benda aku dah perfect dah. Kecuali aku ni tak sabar, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Semua benda aku dah okey dah, ya Allah. Tapi aku ni bakhil, susah nak bersedekah, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, sempena 1 Muharram, detik permulaan. Aku nak ubah diri aku yang banyak kekurangan, ya Allah. Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gitu, okey? Baik, ini yang saya kata, renungan yang kita nak baca hari ini daripada Ilya Abu Mahdi. Dia seorang penyair Lubnan beragama Katolik Ortodoks. Itu yang kadang-kadang kita macam sensitif jiwa. Kenapa kita Latahzan ni ambil syair daripada Katolik Ortodok ni? I tak suka lah Ustazah. Contoh, sabar Ustaz, hang belajar bahasa Inggeris, siapa yang karang buku tu? Hang belajar matematik, siapa karang buku tu? Hang nak belajar agama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya dah baca 2-3 kali. Oh, tak ada melibatkan ketuhanan. Tak ada dia suruh sembah Tuhan dia. Tak ada dia suruh kita berpindah kepada agama dia, cara fikir dia, tidak. Maka tak salah kita bacakan. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wan Mahani kata dan diperli. Apa yang diperli tu sahabat? Kita baca kitab Latahzan ni. Masya Allah, baik. Wahai orang yang mengeluh.
Ingat Ustazah Zai selalu cakap, kita nak buang keluh kesah, kita nak ganti dengan zikrullah. Wahai orang yang mengeluh, padahal tiada penyakit yang menjangkitimu. Sahabat, kalau kita baca sendiri ni, kita macam tak faham kan? Wahai orang yang mengeluh, padahal tiada penyakit yang menjangkitimu. Contoh, susahlah Ustazah sekarang ni, payahlah Ustazah, bla 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 bla, semua keluhan. Kita pun pelik. Tengok gemuk je, sihat, dia tak ada penyakit apa. Kalau orang tengah terbaring atas katil tu memang, aduh, mak sakit ni. Logik lah juga kan. Itu pun kita tak bagi dia mengeluh. Sabar mak, zikir mak, sebut Allah mak. Yang kita pelik depan kita ni tak ada sakit apa, sihat walafiat. Sambil dia mengeluh tu makan kari pap 10 biji. Kan kadang-kadang kawan kita ajak kita ngeteh ni, aku ada benda nak cerita kat engkau. Allah sahabat, puluhan messenger yang PM Ustazah, Ustazah duduk kat mana, saya nak jumpa Ustazah, saya nak mengeluh, ada banyak benda yang saya nak cerita kat Ustazah. Diri saya yang besar ini sahabat, merasa sangat kerdil sebab nak beritahu kepada anda, saya tak punya banyak masa untuk duduk nyembang, luahkan jiwa, perasaan. Dulu mungkin ya. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf. Sebab saya sejujurnya rindu dengan suasana saya yang dulu. Boleh duduk sembang-sembang kan, dengar masalah orang. Saya rindu. Nak nangis dah ni, rindu. Tapi tak mampu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya tak mampu dah untuk semua tu. Sebab saya berdepan dengan satu orang dalam pada masa 1 jam. Pada masa sama saya boleh mendepani mungkin 100 jiwa. Campur dalam talian mungkin 1000 jiwa. Ya Allah, yang mana lebih kita utamakan? Sedangkan yang seorang tu kadang dia bercakap depan kita 1 jam, masalahnya Ustazah, suami saya tak sayang saya, anak-anak saya. Benda yang sama daripada muslimat. Inilah sekejap lagi yang kami akan bincang. Lelahmu berhujung syurga. Tajuk dipilih oleh Ustazah Alina Munawar, seorang penceramah yang sangat hebat di bumi seberang. Okay, saya nak menagih ilmu daripada beliau. Tapi beliau nak jadi host saja hari ni. Kan? Tapi biasalah pendakwah ni sahabat, kalau dia jadi moderator pun dia akan berceramah. Jadi saya menunggu saat itu. Sejujurnya saya tak prepare apa untuk pagi ni. Cuma saya prepare minda saja. Apa yang saya dapat rasa pada setiap muslimat. Lelahmu berhujung syurga. Sahabat, semua kita penat. Sebab tu semalam di 3 Al-Hijrah, ketika saya mengakronimkan kalimah wanita, kan, walau payah, W tu, walau payah ku tempuh jua. Hidup ni memang payah. Hidup ni memang lelah. Hidup ni memang penat sahabat. Sebab dia bukan tempat istirahat. Lalu kita nak mengadu kepada siapa lagi? Hanya kepada Allah. Anda boleh pinjam bahu Ustazah contoh. Yang kamu sedang baring di bahu Ustazah menangis air mata mencurah. Yang kamu sedang sandari itu pun punya masalah. Faham ya sahabat-sahabat? Kerana yang bersih dari segala hanyalah Rasulullah. Tapi kita tak boleh bersandar di bahu Rasulullah. Kita hanya ada hadis Nabi SAW untuk kita pegang. Amalkan segala sunnah. Sunnah apa? Rasulullah biasa dalam hidupnya susah, payah. Susah. Bukan Rasulullah tak ada masalah. Tapi bagaimana cara Rasulullah mendepani segala permasalahan. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut macam mana lagi? Saya sayang anda, saya kesian. Wanita macam mana macam ni? Yang dia rasa dia hanya tenang bila dengar kita cakap benda yang sama macam orang lain pun. Sabar banyak-banyak kak. Contoh kan sama dengan anda Zainah Buyung jumpa dengan Ena Salina. Saling berbual ada masalah. Mesti perkataan yang sama macam Ustazah keluarkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sebenarnya kita kena cari rawatan untuk hati kita sendiri. Wallahi Ustazah dah lebih 20 tahun. Ni kalau ada orang marah Ustazah. Berapa kali dah hari ni Ustazah sebut wallahi. Ustazah tak nak terlibat dengan ciri-ciri orang munafik yang Ustazah sampaikan dalam kitab tersebut. Antara ciri orang munafik adalah orang yang suka bersumpah. Tapi hari ni Ustazah sebut nama itu, nama Allah itu sahabat. Memang Ustazah jumpa muslimat. Kalau anda sendiri tidak menekuni ilmu hari-hari,
tadabbur Quran hari-hari, anda memang hanya akan fokus dengan penat itu. Tapi kalau anda menyibukkan diri dengan suasana ilmu, percayalah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah tak ada masa sangat nak fikir tentang keluh kesah kita. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana dia boleh berkeluh kesah begitu? Ustazah, suami saya bla 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 bla. Kadang-kadang satu isu je nak cerita kat kita. Suami saya tak bagi nafkah. Akak kerja. Saya kerja ustazah, saya penat. Ada apa hutang piutang yang akak tak mampu bayar? Akak okey ke sekarang ni? Sebab nampak gemuk je tubuh. Kan sahabat-sahabat? Pakai baju ustazah Zai pun muat. Kan memanglah ustazah, tapi ustazah tak tahu hati saya ni. Memang saya tak tahu sahabat. Yang saya tahu dia sihat walafiat secara zahirnya. Masih boleh bekerja, masih boleh hantar anak-anak pergi sekolah. Tak ada patah riuk kena pukul pun. Faham maksud? Allah lah tempat kita mengadu. Dan tadi ada, ya Allah Tuhan, seorang isteri yang hantar messenger. Penat ni kepala saya ni fikirkan tentang masalah rumah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seorang isteri yang menceritakan, ya Allah, inilah yang orang Melayu kata, apa ni, biawak hidup, bangkai hidup. Saya tak reti nak sebut sahabat. Berbelas tahun, 17 tahun dah suami dia tidak bekerja. Dan sengaja tidak bekerja. Dan menghabiskan duit isterinya dengan berpoya-poya. Merokok sehari berapa kotak habis ustazah. Lepas tu janji, dah tak ada kerja janji nak bawa Grab. Beli Exora pula tu Grab. Konon nak bawa orang ramai. Yang isteri ni fikir isteri tak ada lesen. Belilah kereta besar untuk suami. Sebab anak 5 orang nak duduk dalam kereta sama. 7 orang campur dengan suami. Setiap kali nak pergi hantar anak pergi sekolah, berkeluh kesah, merungut-rungut. Isteri minta hantar pergi sana, tak boleh, konon sibuk. Padahal tidur dari pagi sampai ke petang. Bangkit-bangkit subuh entah ke mana, Zuhur tak pernah buat. Jumpa kawan-kawan. Allah ya Karim. Semua isteri yang tanggung. Saya tak tahu kisah rumah tangga ini betul atau tidak. Tapi saya cuma cakap, kalau akak follow Latahzan setiap hari, dan kalau betul ini yang berlaku dalam rumah tangga akak, sebab hisap ketum dengan kawan-kawan. Hisap ke minum ketum? Hisap ganja sahabat-sahabat dalam rumah dia bila dia pergi bekerja. Isteri berpenat lelah pergi bekerja, dia duduk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dia tahu, bila isterinya balik malam, keletihan, penat, minta tangguh berhubungan badan, dia, saya tak sanggup nak sebutlah sahabat. Hari ni saja dia membabikan saya berapa kali ustazah. Saya sampai cakap kat dia, babi ni lah yang tanggung kamu makan. Ya Allah Tuhan, minta maaf sahabat kan. Saya kata saya tak tahu rumah tangga akak macam mana. Tapi kalau inilah yang berlaku, Dr. Aida Al-Qarni bagi tahu, buatlah keputusan. Buatlah keputusan. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi ini memang kita nampak sakitnya dia. Jadi wajarlah kalau itu kebenaran. Sebab saya tak boleh buat keputusan. Memang kesianlah dekat isteri ni. Memang betul lah, saya tak kenal suami yang diceritakan itu. Subhanallah sahabat, beratnya tanggungan seorang wanita. Dan saya percaya di sekitar kita ni bukan seorang dua yang mengalami macam ni. Okey? Subhanallah. Wahai orang yang mengeluh padahal tiada penyakit yang menjangkitimu. Tiada penyakit yang menjangkitimu. Kita masih berkeluh kesah. Kalau kawan kita ni tadi logik lah untuk berkeluh kesah sahabat. Ini kadang-kadang kita halah sekadar, yelah mungkin bagi orang berat. Kucing jiran berak depan rumah kita kan. Macam mana? Takkanlah kita nak solotip buntut kucing tu. Sekian dimaklumkan. Kan sahabat-sahabat. Kadang-kadang benda yang subhanallah. Bagaimana engkau mampu beraktiviti jika engkau sakit? Orang yang berkeluh kesah mungkin kerana dia sudah berada di pembaringan. Kita yang boleh berlari, dia kata tadi bila dia bangkit tidur, boleh pula pergi exercise. Orang-orang keliling semua cakap, suami saya sado ustazah, suami saya sihat, beraktiviti, bersukan sana sini. Tapi, kan, geram pula kita dengar kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sabar. Nak marah tapi kena sabar. Kan sahabat-sahabat. Allahu Akbar, itulah kata nasihat. Kita tak berbicara tentang ketauhidan di sini. Tapi betul, orang yang berpengalaman dalam hidup, dia kata, kita berkeluh kesah, sedangkan tak ada penyakit yang menjangkiti kita. Bahkan kita masih boleh beraktiviti. Hok tadi kan, suami saya sekian. Tapi hok lain-lain buat tak? Sebab suamimu memang ada kekurangan.
Paling rasa nak demam. Hampa lah pula jadi ustazah punya bahan luahan jiwa ni. Itulah siapa suruh pukul 4 pagi baca messenger. Kan? Messenger saya tak faham lah Kak Nazam macam mana saya boleh terskip. Sebab seolah-olah saya faham tadi, ada dekat Ustazah Muzayanah tu, ada messenger 1, messenger 2. Yang bahagian 1 tu dah clean dah, saya dah tengok dah semua. Tapi saya minta maaf sahabat, kadang-kadang yang saya tak jawab tu kerana contoh bab anda suruh saya kira hitungan darah haid ke istihadah. Panjang pula tu, saya tak larat nak baca sahabat. Mengajilah fiqah, bertemulah dengan pakar-pakarnya. Doktor pun boleh nasihat kat kita, sahabat-sahabat. Allah ya Karim. Kesian, saya kesian bila saya rasa ralat kalau saya tak dapat jawab semua. Tapi kenapa kadang saya skip untuk jawab? Kalau anda menekuni ilmu hari-hari, anda akan bertemu dengan jawapan. Sungguh, anda akan bertemu dengan jawapan. Tapi contoh soalan tadi yang datang Ustazah, sebab itu soalan tahun lepas mungkin. Soalan yang dah lama sangat. Hantar kat saya, Ustazah, bulan Ramadan ni Ustazah ada buat ibadah korban tak? Anda faham tak soalan tu? Ustazah, bulan Ramadan ni anda buat Ustazah, bulan Ramadan ni Ustazah uruskan ibadah korban tak? Ayo amma kan sabar. Bukan nak gelakkan, tapi kesian ya Allah, mengajilah, ada banyak lubang-lubang ilmu. Macam mana kita nak buat ibadah korban bukan bulan yang sepatutnya kita buat korban? Itu akikah. Kadang-kadang Ustazah, ya ni yang upah haji tertangguh 2 tahun sahabat. Kenapa Ustazah tak buat upah haji bapak saya lagi? Nak tangguh sampai bila? Saya kata pertama, haji kita tak bertugas. Tak ada petugas-petugas kita yang boleh buat haji tahun ni. Yelah, kalau tak buat musim haji pun kenapa Ustazah tak buat bulan-bulan lain? Kenapa kena tunggu tahun depan? Ayo amma, namanya haji tu kenalah buat pada bulan haji. Sedih kalau perkara yang terlalu asas pun kita tak tahu. Ini agama kita sahabat. Pakaian kita, kita nak hidup dengan agama, kita nak mati dengan agama. Tolonglah perluaskan kerja-kerja dakwah ni. Saya sayang semua kerana Allah. Belajarlah, belajar. Terlalu luas. Anda jangan pilih guru. Saya tak pernah marah orang tak nak mengaji dengan Ustazah Zai. Ustazah Zai banyak kekurangan, tapi ada banyak cabang-cabang ilmu. Jangan beralasan. Saya nak pergi masjid, anak kecil, suami tak hantar. Macam-macam alasan. Subhanallah. Suami pun messenger saya sepanjang-panjang. Ni lagi aku geram ni. Minta maaf ya, siapa nama dia tadi? Ustazah jangan mention nama saya. Isteri saya sentiasa dengar kuliah la tahzan Ustazah. Bik kau. Siapalah tu? Kan? Suaminya. Tak tahulah nak cakap al-mengongi ke apa. Bukan senang orang lelaki nak tulis panjang-panjang dalam messenger sahabat. Messenger Ustazah. Semua tip-top dah isteri saya. Cuba Ustazah selit dalam kuliah Ustazah. Saya minta maaf ya sahabat, dekat 2000 menonton. Saya tak tahu siapa anda. Semoga ini menjadi ilmu buat kita nak mendepani kehidupan ini. Isteri saya tip-top, saya pun suka dia dengar kuliah Ustazah. Tapi Ustazah, dia hanya nak kat saya bila dia sendiri nak. Tapi bila saya nak meniduri dia, saya nak dekat dia, dia kira penat dia saja. Allahu Akbar. Dah bab ke situ pula. Hampir cari orang lain lah. Kan? Geli juga aku nak bercakap ni. Kan? Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Fikir sendirilah bab tu. Fikir sendiri. Takkanlah Ustazah tolong buat kelas khas. Oh tu dia punya. Ustazah tolong buat kelas khas untuk tu. Benda atas katil ni tak payah suruh orang mengajar lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sendiri mau ingat. Sendiri mau ingat. Itulah perkara-perkara macam ni. Astaghfirullahalazim. Sedih. Sangat-sangat sedih. Sedih. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah tu belum cerita hal surau, hal masjid, hal ni. Sedih. Kita tak boleh salahkan orang mudah-mudah. Kita yang banyak buat silap. Kita. Kat mana diri kita? Kita yang nak masuk syurga. Kita yang nak hindar diri kita dari neraka. Kenapa kita tak bersungguh-sungguh dalam mencari? Allahu Akbar sahabat. Bagaimana engkau mampu beraktiviti jika engkau sakit? Kan? Ini boleh mengadu, Ustazah saya nak pinjam masa Ustazah 1 jam. Buat 1 jam.
Nak ceramah dekat berapa orang ni 1 jam. Saya nak cerita kat ustazah pasal suami saya. Itu suamimu. Yang paling syoknya siap suruh, ustazah tolonglah pujuk suami saya. Suruh kita pula pujuk suami dia. Kau ingat dah kenapa baik aku pujuk suamiku? Pujuk suamiku pun tak larat nak pujuk. Baik mu pujuk suamimu. Kan kalau suruh orang lain pujuk, lain pula jadi lagi. Kan? Jika mana tadi? Marah sangat ni. Sesungguhnya penjahat yang paling buruk di bumi adalah seseorang yang takut pergi sebelum berangkat. Belum berangkat dah takut nak pergi. Itulah penjahat. Kita tak tahu apa yang berada di sana. Belum cuba, belum tahu, sahabat. Pejuang yang sebenar bila dia tahu jihad itu di sisi Allah adalah ibadah, dia akan teruskan. Subhanallah. Engkau hanya melihat duri pada bunga mawar, tetapi engkau pejamkan mata hingga tidak melihat embun yang menghiasi bahagian atasnya. Tak naklah pegang mawar berduri, luka tangan Aisagi. Tapi embun yang menghiasi di atas bunga mawar setiap pagi yang begitu indah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak pernah buat indah dan kisah pun. Setiap yang buruk, setiap yang menyakitkan, pasti di situ terselit hikmah. Masya Allah. Hidup ini memang sangat meletihkan bagi orang yang menganggapnya sebagai beban berat. Dia akan menjadi beban, letih, sahabat, kalau kita memandang ia sebagai beban berat. Jujur, seminggu ni saya memang penat. Sangat penat. Tapi saya balik dalam kepuasan. Penat, sahabat, bukan tak penat. Nak nangis nak cakap ni. Nak nangis, apa nak pujuk. Penat dengan macam-macam penat. Tapi saya balik dengan kepuasan. Kenapa, sahabat, kita tak memandang benda yang datang itu sebagai perkara beban atau berat? Kerana kita tahu di sana, kalau kita tak temui kat sini pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, imbuhan-imbuhan yang tertentu, pandanglah imbuhan yang Allah janjikan di sana. Segala beban dan berat itu akan menjadi ringan. Kita akan buat dengan penuh kepuasan. Kita hanya mengharapkan pandangan Allah untuk kita. Kita akan lahir keikhlasan walaupun tadinya kita berkeluh kesah juga ni. Aku je, tak larat aku ni. Ya Allah, kalau ini boleh menjadi ladang pahala buat kita, minta Allah bagi kita kekuatan. Tolong bantu aku selesaikan permasalahan. Ya Allah, minta dengan Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang tidak menghiasi dirinya dengan keindahan tidak bakal melihat di dunia ini sesuatu yang indah. Orang yang tidak menghiasi dirinya dengan keindahan. Apa keindahan, sahabat? Sabar itu indah. Buktinya nanti kita akan tekuni kitab Fasabrun Jamil. Apa keindahan? Akhlak yang baik adalah keindahan. Dalam pada kita mencari keindahan di dunia ini, kita sendiri tak menghiasi diri kita dengan sesuatu yang indah. So, sampai bila kita nak bertemu dengan keindahan? Sebab tu penyair ini menulis, orang yang tidak menghiasi dirinya dengan keindahan tidak bakal melihat di dunia ini sesuatu yang indah. Tak akan. Sebab tu awalnya tadi kita belajar, kamu beri yang baik, kamu akan dapat yang baik. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka nikmatilah kesegaran pagi hari selama engkau berada padanya. Ini nasihat Dr. Aid Al-Qarni kan? Kita berada pada pagi hari, nikmati. Rasai segarnya pagi hari. Kita hidup di hari ini, teruskan dengan kebaikan. Bukan kita menyesali masa semalam sampai termenung. Semua kebaikan hari ini tak buat. Hanya kerana lap air mata menyesal perbuatan semalam. Menyesal tu menyesal lah. Tapi hari ni kena buat kebaikan. Ataupun hari ni hanya duduk saja-saja. Kita tak buat apa-apa hanya kerana plan untuk besok aku nak buat kebaikan. Besoklah mak, besoklah nak buat baik, besoklah. Dah kena baling dengan kain batik kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kau ni besok. Sekarang ni kau tengah hidup tersergam indah kat situ. Buatlah. Kan? Gitu. Maka nikmatilah kesegaran pada pagi hari selama engkau berada padanya. Dan janganlah engkau takut kehilangannya sebelum lenyap sendiri. Masya Allah.
Kita jangan takut sahabat-sahabat dengan kesegaran, dengan pagi yang kita sedang lalui, dengan tengah hari yang kita sedang lalui. Jangan takut dengan hari ini. Sebab kalau kita takut nak buat kebaikan, takut nanti orang kata apa pula, kan, kita tak akan sempat melakukan kebaikan. Akhirnya kita yang akan dilenyapkan daripada muka bumi Allah ini. Jika kepadamu dipenuhi, jika kepalamu dipenuhi oleh kesusahan, jangan engkau fikirkan agar tidak berpanjangan. Ni 1 Ogos, saya dah mula berdebar jantung dengan karena birokrasi terus tu. Kan sebenarnya sahabat-sahabat Saudi yang kepala otaknya tu macam-macam. Malam tadi mimpi, hari ni buat undang-undang baru. Hari ni mimpi, besok dah lain pula jadinya, kan sahabat-sahabat. Kita debar jantung nak terbangkan jemaah umrah pada 15 Ogos. Semoga Allah beri kemudahan, bantu. Itu je lah. Bila datang saja, aduh ya Allah Tuhan, aku serahkan segalanya pada Engkau ya Allah. Lapang sekejap. Banyak lagi benda lain aku nak fikir ni ya Allah. Selagi mana kita tak zalim pada diri kita sendiri, Allah takkan zalim pada kita. Maksudnya sahabat, jangan pernah sekali engkau niat untuk menzalimi orang. Jangan pernah sekali. Segala permasalahan di keliling tetap akan datang, tapi engkau serahkan kepada Allah yang maha menguasai diri, yang maha menguasai siapa sahaja yang berada di samping, di sisi dirimu. Faham ya? Tolong bantu saya dengan doa sahabat-sahabat. Burung-burung yang di puncak pun mengetahui hakikatnya, maka sungguh tercela apabila engkau masih tidak memahaminya. Makna burung-burung sahabat-sahabat pun makhluk Allah. Kita ni lebih mulia daripada burung kerana kita punya akal. Tapi kenapa ibarat burung-burung ni nampak berterbangan, bebas, indah, mewah, macam tak ada masalah. Kita tak pernah jadi burung, kita tak tahu. Tapi jadilah seperti burung, keluar daripada sarangnya dengan tawakal yang tinggi untuk mencari rezeki. Rasanya dalam penceritaan sepanjang sejarah kehidupan, susah nak cari burung yang keluar dari sarang, tak bawa balik walaupun hanya ulat yang kecil di hujung paruhnya untuk disuapkan kepada anak di dalam sarang. Mesti Allah akan berikan rezeki bagi mereka yang tinggi tawakal setelah dia berusaha. Tapi kita tak serahkan pada Allah. Bos aku mati ni, habislah aku, siapa nak bayar gaji aku bulan ni? Bos Tuhanmu. Kita tersilap banyak sahabat-sahabat. Kita tidak menuhankan Allah yang sebenarnya. Subhanallah, mereka tidak peduli ladang itu milik siapa, selama mereka masih dapat bertenggek dan bersarang padanya. Makna burung relax je, dia nak bersarang kat mana, ada dia talk minta izin. Ustazah Zai, saya nak buat sarang dekat pokok depan rumah Ustazah ni boleh? Tak pernah dia minta izin. Kita jangan ikut perangai burung, sebab kita ada akal, ada buku catatan amal. Tu bukan hakmu, mu jangan duduk kat situ. Tapi maksud tulisan ini mengatakan, kat mana sahaja rezekimu yang Allah telah tetapkan, kat mana sahaja tempatmu yang Allah telah tetapkan, takdirkan, berjodoh dengan siapa, bekerja di bidang yang mana, di situ adalah lubuk rezeki yang insya Allah ada kebaikan bila mana kamu memandang kebaikan. Jangan hanya fokus dengan keburukan yang akan dalam kelelahan tetap kita yang berhadapan. Faham ya? Orang lain kita boleh ceritakan, tapi orang lain tak boleh minta transfer masalah kau ke aku sikit. Aku tengok kau ni kusut masai habis dah. Semua kita ada masalah. Tinggal macam mana kita masih boleh melontarkan senyum. Sahabat, menangislah, tetapi di hadapan Allah. Mengadulah, merataplah, tetapi hanya dengan Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Bukan Allah tak tahu. Belum keluar kat lisan kita lagi, Allah dah tahu dah. Sahabat, kawan kita hanya tahu permasalahan kita bila kita luah kat dia melalui lisan atau jari kita bekerja, semua nak cerita kat dia. Tapi rupa-rupanya kawan itulah yang gelak ketawa kat kita. Allah tak pernah jatuhkan kita, kecuali kita yang memilih untuk jatuh dengan kebiadaban diri kita sendiri yang terlupa Tuhan sentiasa dekat dengan kita. Saya sayang anda semua kerana Allah. Saya kena bersiap, doakan program di Yayasan Taufik mendapat keberkatan dan Allah berikan kelancaran di lisan saya sahabat. Sebab bila tajuknya lelahmu berhujung syurga,
terlalu banyak isi dalam kitab La Tahzan yang saya rasa macam tak tahu dah nak pujuk hati macam mana. Sahabat-sahabat, kecuali kita sendiri yang mencari. Anda kuat, anda boleh selagi mana anda berpaut kepada yang maha kuat. Perkabaran sedih. Siapa tu? Pagi ni bahawa sahabat kuliah saya telah dijemput. Sharifah Hafizah Al-Idrus, junior ustazah ni rupanya. Salam takziah kehilangan kawan kolej. Okey, semoga Allah beri kebaikan di dunia akhirat. Ampun maaf sahabat-sahabat, jom kita saling mendoakan. Kita jumpa besok jam 7 pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.